Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Hussein Ismail. Dan saya Rafiza Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Usaha melengkapkan tenaga kerja perlu diberi perhatian serius bagi mengadaptasi teknologi secara meluas dalam ekosistem industri. Inovasi teras perniagaan penting dalam memastikan kelestarian ekonomi digital jangka panjang. Usaha melengkapkan tenaga kerja perlu diberi perhatian serius bagi mengadaptasi teknologi secara meluas dalam ekosistem industri yang akan membolehkan perniagaan untuk beroperasi dengan lebih efisien dan interaksi dengan pelanggan lebih berkesan agar tenaga kerja siaga masa depan berpengetahuan dan berkemahiran. Ini jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Bukan sahaja untuk menangani cabaran-cabaran hari ini, bahkan ia juga bagi merebut peluang hari esok. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah menggariskan perkara tersebut dalam ucap tama Persidangan Perniagaan Kebangsaan 2023. Yang berhormat dalam ucapannya juga menyentuh mengenai pertumbuhan ekonomi negara dalam sektor bukan minyak dan gas yang mencecah 9.8 bilion ringgit pada tahun 2021 dan menganjurkan untuk terus berkembang pesat pada masa hadapan. Persidangan berlangsung pagi tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Prakas. I believe collaboration with industry players within all sectors, not just the ICT sector, is vital in order for us to generate the productivity, diversity, and innovation required to drive the economy further towards our national goal of becoming a dynamic and sustainable economy. Dayang Hafimi Abdul Hadi, pengerusi Majlis Penasihat Perniagaan Brunei APEC berkata, sebagai negara yang ada kaitan dengan ekonomi global dan terlibat dalam seni bina dagangan adalah sangat mustahak bagi komuniti peniaga Brunei memahami trend global dan cabarannya. Sementara itu, Dayang Haslina Taib, pengerusi Majlis Penasihat Perniagaan Brunei ASEAN, menjelaskan sudah tiba masanya untuk mengubah anak-anak muda dan masyarakat ke arah tenaga kerja digital, meletakkan negara ini sebagai hub ekonomi digital serta membawa industri tenaga hijau dan halal kepada ASEAN Net Zero bagi dunia yang lebih baik. Persidangan Perniagaan Kebangsaan 2023 menghimpunkan pihak-pihak berkepentingan bagi membincangkan kepelbagaian dan pertumbuhan ekonomi serta agenda kemampuan digitalisasi. Semasa sesi perbincangan Persidangan Perniagaan Kebangsaan 2023 mengenai negara Brunei Darussalam sebagai negara pintar, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi menggariskan inovasi sebagai teras perniagaan atau pemprosesan dan keupayaan untuk menangani cabaran-cabaran baharu dalam keseluruhan aliran utama sama ada dalam penghantaran barangan dan perkhidmatan atau dalam pembuatan adalah sangat penting dalam usaha memastikan kelestarian ekonomi digital jangka panjang. Merujuk kepada pengajaran yang diperoleh daripada usaha transformasi digital negara semasa pandemik COVID-19, Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa menekankan negara perlu tangkas bagi memanfaatkan sepenuhnya potensi dan inovasi dalam teknologi digital. Technological solutions, new ways of working, and equipping the workforce with adequate skills and know how to protect against cyber attacks
has also to come hand in hand with digital transformation journey. Selain perkhidmatan kerajaan yang meningkatkan kualiti hidup, negara pintar juga melibatkan transformasi digital industri dan perniagaan negara. Jelas yang berhormat lagi, walaupun perniagaan tempatan dengan pantas menggabungkan inovasi teknologi seperti e-dagang dan pemasaran media sosial, penggunaan dan aplikasi teknologi juga boleh meningkatkan kecekapan dan produktiviti yang seterusnya dapat membantu untuk terus berdaya saing. Terdahulu, Persidangan Perniagaan Kebangsaan 2023 menampilkan perbincangan panel mengenai ekonomi Brunei 2023 yang membincangkan cabaran global dan pendigitalan. Persidangan dianjurkan oleh Majlis Perniagaan ASEAN dan Majlis Penasihat Perniagaan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Kementerian Kewangan dan Ekonomi beserta beberapa pertubuhan di negara ini. 4 ahli panel mengambil bahagian dalam perbincangan ini iaitu Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi, Eduardo Pedrosa, Setiausaha Agung Majlis Kerjasama Ekonomi Pasifik Dayang Nik Hafimi binti Abdul Hadi, Pengarah Eksekutif Kumpulan Syarikat LVK dan Pengerusi Majlis Penasihat Perniagaan APEC Brunei dan Dayang Hajah Faridah binti Datuk Seri Paduka Haji Talib, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Brunei LNG. Semasa sesi panel, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi mengongsikan bahawa ekonomi menyaksikan kepelbagaian yang meluas dan menggalakkan komuniti perniagaan untuk menerima pendigitalan. Persidangan merupakan peluang kepada para peserta untuk mendapatkan gambaran mengenai persekitaran perniagaan di masa akan datang. Topik-topik seperti pendigitalan ke arah perniagaan, bandar dan masyarakat, pengertian 5G kepada rakyat dan peranan pendidikan dibangkitkan semasa perbincangan panel mengenai negara Brunei Darussalam sebagai negara pintar. Perbincangan disertai oleh 4 ahli panel iaitu Awang Haji Hairul Muhammad Daud bin Haji Abdul Karim, Timbalan Setiausaha Tetap Info Komunikasi di Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, Agus Muslim, Ketua Pegawai Eksekutif Pengasas Nextcloud, Dayang Haslina Taib, Ketua Pegawai Eksekutif Dynamic Technologies dan Pengerusi Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN Brunei, Suzana Suharju, Ketua Pegawai Eksekutif Emergent Sdn Bhd dan Pengerusi Majlis Penasihat Perniagaan APEC Brunei, dan Femi Owolade Kumbes, Usahawan Muda Teknologi United Kingdom. Perbincangan panel diisikan dengan sesi Spotlight on Innovative Youth mengenai golongan muda dan transformasi digital oleh Femi Owolade Kumbes. Majlis Sambutan Isra dan Mi'raj Peringkat Negara akan diadakan pada 18 Februari ini. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Bagi memperingati peristiwa bersejarah Isra' Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Majlis Sambutan Isra' dan Mi'raj Peringkat Negara bagi tahun 1444 Hijrah akan diadakan pada hari Sabtu, 18 Februari 2023. Acara bermula pukul 9 pagi di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Majlis akan diisikan dengan persembahan selawat, ceramah khas dan persembahan khas. Majlis dikendalikan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Agama, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Syarikat PDS Sendirian Berhad dan PADICO Sendirian Berhad.
Para jemputan, ahli jawatan kuasa, peserta persembahan dan individu yang hadir ke majlis tersebut dinasihatkan untuk melakukan ujian ART di rumah masing-masing dan memuat naik keputusan ART COVID-19 ke aplikasi BruHealth pada hari majlis berkenaan, hendaklah menunjukkan keputusan ART yang negatif melalui aplikasi BruHealth kepada penyambut tetamu atau ahli jawatan kuasa yang bertugas, digalakkan mensanitasi tangan, elakkan untuk bersalam-salaman, sentiasa melaksanakan penjarakan sosial mengikut SOP Kementerian Kesihatan. Individu yang mempunyai simptom-simptom seperti demam panas, batuk, selsema dan masalah pernafasan adalah dinasihatkan untuk tidak menghadiri majlis. Kementerian Hal Ehwal Ugama berusaha memperkemas dan merealisasikan fokus strategik jaminan keselamatan dan kesejahteraan sosial serta mempertingkatkan integrasi rangkaian dan peluang kerjasama dalam bidang berkaitan zakat, wakaf, wasiat dan baitul mal. Perkara tersebut antara yang dibincangkan oleh Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama semasa kunjungan muhibah dan rundingan kerjasama bersama Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Malaysia. Rombongan yang diketuai oleh Pengiran Datu Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan mengadakan kunjungan hormat kepada Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Naim Mokhtar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Malaysia. Terdahulu rombongan mengadakan perbincangan bersama Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Malaysia. Kunjungan hormat dan rundingan kerjasama tersebut mengenal pasti amalan-amalan terbaik dalam hal ehwal pentadbiran, pengurusan sumber tenaga manusia, struktur organisasi, kewangan, perundangan, mekanisme kutipan dan agihan zakat pendapatan dan zakat harta, akreditasi tauliah mengajar agama dan program pengupayaan asnaf. Rombongan Kementerian Hal Ehwal Ugama dalam rangka lawatan 9 hari bermula 30 Januari lalu ke Malaysia dan Republik Singapura. Semasa lawatan tersebut, rundingan kerjasama bersama beberapa entiti atau anak syarikat Majlis Agama Islam negeri-negeri di Malaysia dan Republik Singapura juga diadakan. Pelbagai usaha giat dijalankan untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan tenaga profesional dan guru dalam usaha berterusan merealisasikan pelaksanaan sistem pendidikan negara abad ke-21 dan untuk mendapatkan kesan pendidikan holistik secara maksimum kepada semua pelajar termasuk pelajar berkeperluan khas. Ketika ini, kira-kira 2,600 pelajar berkeperluan khas sedang mengikuti pembelajaran dalam persekitaran pendidikan inklusif di sekolah-sekolah rendah, menengah dan pengajian tinggi kerajaan dan swasta. Dalam ucapan alu-aluan pada pelancaran pakej bahan rujukan Unit Pendidikan Khas, Awang Edi Fazlin bin Haji Amdan, pemangku Ketua Unit Pendidikan Khas, menjelaskan jabatan tersebut juga mengorak langkah menghasilkan beberapa bahan rujukan bagi pihak berkepentingan. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Bahan penerbitan yang dirasmikan ialah Rangka Kerja Pendidikan Khas, Buku Kurikulum Pendidikan Khas Rendah, Buku Panduan Pendidikan Khas untuk Ibu Bapa dan Guru serta pelbagai risalah mengenai strategi berkaitan dengan amalan inklusif di sekolah. Juga diselajurkan penyampaian pakej bahan rujukan pendidikan khas kepada ketua-ketua jabatan dan pihak-pihak berkepentingan dan penyampaian sijil kepada 34 orang guru peserta kursus pengenalan pendidikan khas. Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA melalui Pusat Penyelidikan Halalan Taiban menjalin kerjasama dengan Jabatan Hal Ehwal Syariah, Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan penandatanganan dokumen Memorandum Persefahaman MOU. MOU tersebut meliputi rangka kerjasama dan kolaborasi dua hala dalam perkongsian ilmu, penyelidikan dan penerbitan, bengkel dan kursus serta penempatan kerja khususnya dalam bidang halal. Majlis berlangsung di Fakulti Pertanian Kampus UNISA Sinaut Daerah Tutong petang tadi.
Penandatangani disaksikan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA. Mewakili pihak UNISA, Pengiran Dr. Hajah Nur Khairiyah binti Pengiran Haji Hashim, Pengarah Pusat Penyelidikan Halalan Thaiban dan Awang Haji Suhaimi bin Haji Gemok, Pemangku Pengarah Jabatan Hal Ehwal Syariah mewakili pihak Kementerian Hal Ehwal Ugama. Juga diselajurkan pembentangan khas yang disampaikan oleh Profesor Madya Tok Puan Dr. Nizaita Umar, Pensyarah Ajong Pusat Penyelidikan Halalan Thaiban, UNISA, yang bertajuk Memperkasakan Produk dan Industri Makanan Halal berteraskan maqasid syariah. Melalui kerjasama tersebut, UNISA dan Kementerian Hal Ehwal Ugama dapat memaksimumkan peluang dengan kelebihan masing-masing dalam menerokai perkembangan inovasi dalam sektor pembuatan dan perkilangan teknologi makanan, kajian-kajian akademik, isu semasa halal serta keyakinan terhadap pensijilan halal Brunei. Pemeriksaan kesihatan bagi bakal jemaah haji yang terpilih di daerah Brunei dan Muara untuk menunaikan fardu haji tahun ini bermula hari ini. Pemeriksaan diadakan di Klinik Pemeriksaan Kesihatan Jemaah Haji tingkat 5 Kondominium Ong Sumping. Pemeriksaan kesihatan bermula pukul 8.30 pagi sehingga 12.30 hari dan 1.30 petang sehingga 4 petang. Setiap bakal jemaah haji yang terpilih dikehendaki menjalani pemeriksaan kesihatan untuk memastikan tahap kesihatan mereka berada dalam keadaan yang terbaik ketika melaksanakan rukun Islam kelima. Bakal jemaah haji juga dikehendaki membawa bersama kad pintar, kad Bruhims, buku rekod kesihatan dan panduan kesihatan haji bagi jemaah haji negara Brunei Darussalam, buku suntikan berwarna kuning dan kad perjanjian masing-masing. Apabila setelah semua pemeriksaan telah dibuat, mereka akan dihubungi oleh klinik perubatan haji mengenai keputusan, dan sekiranya semuanya berjalan lancar dan lulus, akan dihubungi untuk mengambil buku kesihatan masing-masing. Dan setelah itu mereka juga akan diberikan tarikh untuk membuat perjanjian bagi suntikan selaput otak iaitu meningokokal dan juga influenza ataupun flu sebelum berangkat ke Tanah Suci. Keputusan Peperiksaan Brunei Cambridge GCE Peringkat O dan International General Certificate of Secondary Education IGCSE sesi Oktober-November 2022 telah pun keluar. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Peperiksaan memaklumkan seramai 6,135 calon menduduki peperiksaan dan daripada jumlah tersebut 6,075 adalah calon sekolah dan 60 calon persendirian. Pada peringkat nasional, seramai 1,390 calon memperoleh 8O dan IGCSE ke atas dan 2,784 calon memperoleh 5O dan IGCSE ke atas. Pada peringkat sekolah, seramai 1,390 calon memperolehi sekurang-kurangnya 8O dan IGCSE ke atas. Sementara ia memperoleh sekurang-kurangnya 5O dan IGCSE ke atas seramai 2,784 calon. Manakala calon memperoleh sekurang-kurangnya 4O dan IGCSE ke atas seramai 3,277. Sementara itu, seramai 117 calon mendapat grade A dalam 8 hingga 11 mata pelajaran. 53 daripadanya adalah terdiri daripada calon sekolah kerajaan. 7 daripada 49 buah sekolah iaitu 6 buah sekolah kerajaan dan 1 buah sekolah swasta menunjukkan peningkatan antara 0.20% dan 13.33% daripada pencapaian tahun 2021.
Para pelajar boleh mendapatkan slip keputusan di sekolah masing-masing pada waktu sekolah, sementara calon persendirian hendaklah mengambil slip keputusan masing-masing di kaunter Jabatan Peperiksaan Pusat Perkhidmatan setempat aras bawah Blok C Kementerian Pendidikan pada waktu pejabat. Status harian normal baharu COVID-19, tidak ada kes berada dalam kategori 4 dan 5. Kementerian Kesihatan memaklumkan 108 kes sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 87.8%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.7%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 79.1%. Seorang lelaki tempatan didakwa di Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan atas satu pertuduhan di bawah Seksyen 146-1-D Perintah Eksais 2006. Tertuduh Omar alias Yaakob bin Radang, 61 tahun, didapati bersalah memiliki 67 karton dan 646 paket rokok pelbagai jenis. Tertuduh mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman denda sebanyak RM130,600 atau 21 bulan penjara jika gagal membayar denda tersebut. Semua barang yang terlibat dirampas bagi tujuan dimusnahkan. Manakala wang tunai sebanyak RM27.50 dan RM662 hasil daripada jualan rokok dirampas dan diserahkan ke kerajaan untuk tindakan lanjut. Sebuah syarikat dikenakan kompaun oleh Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong kerana didapati melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021 iaitu membuang sampah di tempat awam. Alinas Enterprise di Kampung Pengkalan Mau dikenakan kompaun sebanyak RM500. Syarikat berkenaan diberi tempoh 7 hari untuk menjelaskan kompaun tersebut. Jika gagal membayar denda tersebut, syarikat tersebut boleh dihadapkan ke mahkamah dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang RM2,000 dan tidak lebih RM10,000 dan bagi kesalahan kedua atau berikutnya boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang RM10,000 dan tidak lebih RM30,000, dihukum penjara bagi suatu tempoh tidak lebih 12 bulan atau kedua-duanya sekali. Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong mengingatkan orang ramai, pihak syarikat dan pemilik premis-premis perniagaan agar sentiasa menjaga kebersihan alam sekitar khususnya di kawasan premis-premis perniagaan dan juga kawasan awam dengan tidak membuang, melonggokkan atau meninggalkan sampah sarap di tempat awam. Sementara itu, seorang individu didenda kompaun RM500 oleh Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri atas kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021 membuang sampah di tempat awam di kawasan Kampung Sungai Kebun. Pengiran Haji Hassan bin Pengiran Haji Hasim diberikan tempoh 7 hari dari tarikh kompaun dikeluarkan untuk menjelaskan denda. Jika gagal menjelaskan bayaran denda kompaun, individu berkenaan boleh didakwa ke mahkamah. Jika sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari RM1,000 dan tidak melebihi RM3,000 bagi kesalahan pertama dan bagi kesalahan kedua atau berikutnya boleh dikenakan denda tidak kurang RM3,000 dan tidak melebihi RM9,000, dihukum penjara bagi suatu tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABD cuba meneroka peluang mengukuhkan hubungan dua hala dengan ahli-ahli Konfederasi Bola Sepak Asia AFC semasa delegasi FABD menghadiri Kongres AFC ke-33 di Manama, Bahrain.
Delegasi diketuai oleh Pengiran Haji Matusin bin Pengiran Haji Matasan, Presiden FABD. Kongres menyaksikan pelantikan semula Tuan Yang Terutama Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa sebagai Presiden AFC bagi penggal 2023-2027. Juga diadakan pemilihan bagi jawatan Naib Presiden AFC, Ahli Majlis FIFA, Jawatan Kuasa Eksekutif Wanita AFC serta Jawatan Kuasa Eksekutif AFC.